Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan buat calculator dengan menggunakan JavaScript. Jadi kalau saya masukkan 15 tambah 15 tolak 10, tentunya kita akan dapat 20. Kerana 15 tambah 15 ialah 30. 30 tolak 10 ialah 20. Jadi kalau kita buat lagi 14 tambah 16 tolak 15, kita akan dapat 15. Okey, ini apa yang akan kita bina hari ini. Jadi pertama sekali kita akan cipta 3 jenis file, iaitu index.html, index.js dan akhir sekali ialah style.css. Namun untuk video kali ini saya akan menggunakan satu extension ataupun library yang dinamakan sebagai live server. So jika saya membuat apa-apa perubahan kepada mana-mana file, dia akan auto load kita punya laman sesawang. Jadi saya tak perlu tekan refresh banyak kali lah. Jadi extension ini ataupun library ini akan mengendalikan mengenai laman sesawang kita lah. Jadi kita hanya tumpu kepada coding kita sahaja. Jadi setelah anda install ataupun pasang live server, iaitu logo dia yang ini, warna purple ni, saya tutup ini. Okey, dan anda boleh start server ataupun anda boleh mulakan server yang live ini dengan menekan butang di bawah ini. Jadi apa-apa perubahan dia akan berlaku secara langsung dan dia akan terus berikan perubahan tersebut ke dalam kandungan laman sesawang kita di sini. Jadi pertama sekali untuk index.html saya akan masukkan tanda amaran ini dan saya tekan enter. Dan untuk title saya akan namakan kalkulator. Di dalam kalkulator saya akan memasukkan H1, di mana di sini kita akan melihat ataupun memantau result ataupun hasil daripada operasi matematik yang telah kita masukkan. Jadi di sini hasil matematik, dan saya akan letakkan BR untuk bagi ada ruang sikit. H2 di sini ialah operasi matematik, dan akhir sekali ialah div, di mana div ini saya akan namakan sebagai kekunci kalkulator kita, kalkulator. Dan di dalam kekunci ini akan ada 4 baris. 4 baris akan ada, ada 4 baris kerana pertama adalah untuk 1, 2, 3 dan seterusnya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah 0 minus, kita akan ada 5 baris, dan akhir sekali akan ada equal lah di sini. Kita akan buat pattern kita ataupun corak untuk kekunci kalkulator kita adalah seperti ini. Jadi kita akan menggunakan grid CSS. Untuk pertama sekali kita akan menciptakan div, di mana setiap div ini akan diberikan nama sebagai satu baris, dan saya nak ada 4. Dan untuk setiap baris ni saya akan masukkan div 3. Okey, di sini pun div 3. Saya akan turunkan dia di sini. Okey, lepas tu di sini pun div 3, dan akhir sekali hanyalah div 3 juga, div 3. Okey, untuk yang pertama kita akan masukkan 1, 2 dan 3. Di sini 4, 5 dan 6. Di sini 7, 8, 9. Di sini tambah 0 tolak, kita belum memerlukan lagi satu baris, div 1 baris, div, kita akan ambil 3 div, dan di sini tiada apa-apa. Di sini pula kita akan memasukkan, saya akan memasukkan emoji memandangkan kita nak nampak kita punya sama dengan ataupun simbol operasi matematik kita itu berbeza daripada perkataan lain ataupun nombor yang lain. Jadi saya akan ambil di sini, saya paste. Anda boleh mengenakan apa-apa corak lain ataupun perkataan lain
ataupun apa-apa sajalah untuk anda berikan sebagai sama dengan anda di sini. Tapi untuk kes saya akan menggunakan tanda right ini sahaja. Lepas tu saya akan gunakan tanda tolak di sini, paste, tanda tambah di sini. Saya mengambil emoji semua ini di getemoji.com di sini. Dan lepas tu saya akan paste di sini. Okey, lepas saya save, kita akan tengok nama seseorang kita. Dan kita dapat lihat hasil matematik kita akan berada di sini, operasi matematik dan selebihnya lah. Okey, lepas tu kita akan sertakan CSS kita untuk kita menggayakan kita punya laman seseorang ini. Jadi saya akan tulis link CSS di mana kita akan menggunakan style.css. Okey, pergi ke style.css. Pertama sekali apa yang kita nak buat ialah padding kita akan bawa ke kosong dan margin pula anda akan kosongkan juga. Untuk body kita akan mengenakan padding 400 daripada top, 200 daripada kanan, kosong daripada bawah dan 200 pixel daripada kiri. Text align kita akan ambil center dan kita boleh lihat okey, beginilah yang laman sesama kita akan beginilah laman sesama kita sekarang ni. Jadi saya rasa macam 400 ni terlampau banyak. Saya akan 200, 400 dari tepi. Okey. Untuk kita menyusun nombor-nombor ini, kita akan menggunakan grid. Dan untuk div kekunci kalkulator di sini kita akan menggunakan grid. Jadi dot kekunci kalkulator kita akan menggunakan display grid grid template column maksud saya grid template rows di mana dia akan mengambil satu FR ataupun satu fraction FR dan satu FR. Okey, kita tak dapat melihat lagi perubahan ya, kerana kita perlu menggayakan untuk setiap satu baris ni. Jadi untuk setiap satu baris kita akan menggunakan display grid juga, di mana grid template column ialah satu FR dan satu FR, dan grid template rows ialah satu FR sahaja. Okey, jadi kita berjaya membuat 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan tambah kosong dan tolak, dan akhir sekali ialah equal ataupun sama dengan. Okey, jadi untuk body background color saya akan menggunakan warna coral. Okey, lepas tu untuk kekunci kalkulator kita akan menggunakan background color berwarna blue violet. Okey, kita dapat lihat di sini. Okey, untuk setiap div ni saya nak, kalau untuk setiap div kalau dia hover, saya nak cursor itu dia jadi pointer. Okey, untuk satu baris hover akan jadi pointer. Jadi kalau saya letak, okey, dia akan jadi pointer. Nampak kita punya titicus tu dia akan jadi pointer. Okey, lepas tu untuk setiap satu baris div saya nak menggunakan padding 10 pixel. Okey, jadi dia akan nampak lebih luas lah. Dan untuk setiap color saya nak tulisan jadi warna putih, white. Okey, dia jadi warna putih. Dan saya nak font size jadi 1.2
1.2 rem dan font weight bold. Okey, sekarang kita nampak operasi matematik dan hasil matematik. Jadi dah selesai kita punya front end. Jadi setelah kita selesai membina front end kita akan masukkan coding JavaScript ataupun kita akan sertakan JavaScript di dalam laman seseorang kita ataupun dalam aplikasi kalkulator kita inilah. Jadi di bahagian body ini, sebelum bahagian body ini, anda akan masukkan script, dan dalam script ni anda akan masukkan src ataupun source. Okey, source nya ialah index.js. Jadi saya akan dot tanda slash ni dan index.js. Okey, untuk setiap div nombor ni saya akan masukkan id, di mana untuk id 1 ialah 1. Jadi saya akan copy di sini, paste, id saya akan tukar jadi 2 untuk nombor 2, id 3 untuk 3, paste lagi, paste, id 4 di sini, id 5, id 6. Okey, jadi di sini 7, 8, 9. Sini saya akan buat tambah, di sini saya akan buat kosong, dan akhir sekali saya akan buat tolak di sini. Untuk div, untuk sama dengan ataupun equal ni kita akan buat lain sikit ya, sekejap lagi. Okey, jadi untuk memastikan JavaScript kita berfungsi, jika index.js, kita akan cipta satu fungsi ataupun function yang dinamakan sebagai ambil nilai. Jadi dia akan mengambil parameter nilai. Jadi nak memastikan nombor kita berfungsi, kita hanya console.log nilai. Okey, jadi apa yang anda boleh buat ialah di bahagian div ni anda boleh masukkan on click. On click ni bermaksud jika elemen div ini ditekan, apa yang sepatutnya berlaku. Okey, jadi disebabkan kita sudah sertakan coding JavaScript kita di bahagian bawah, kita hanya boleh gunakan ataupun kita hanya boleh panggil saja function yang terdapat dalam index.js ini. Jadi function yang kita telah bina ialah ambil nilai, dan anda kena ingat dia memerlukan satu parameter di sini, dan parameter tersebut ialah this.id, atau maksudnya ialah dia akan mengambil id untuk elemen ini. Jika elemen yang saya tekan ialah 1, dia akan ambil id untuk elemen 1, untuk elemen 1 ini, iaitu id ni ialah 1. Jadi dia akan menghantar nilai 1 sebagai parameter kepada function ambil nilai ini. Okey, jadi saya akan buat untuk setiap nombor di sini. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah kosong tolak. Okey, jadi jika kita kembali semula ke sini, kita inspect elemen, console. Okey, contohnya jika kita tekan 1, dia akan keluar 1. Jika kita tekan kosong, akan keluar kosong. Okey, dan jika kita tekan 9, dia akan keluar 9, 3 akan keluar 3, tolak akan keluar tolak, tambah dan akan keluar tambah. Bermaksud sekarang ni coding JavaScript kita berfungsi dengan baik. Jadi seterusnya apa yang kita akan buat ialah kita nak jika kita tekan sama dengan ini ataupun equal ni, sesuatu akan berlaku lah. Jadi apa yang kita buat ialah function kira nilai. Bila kita kira nilai ni, maksudnya sedang melakukan pengiraan. Okey, lakukan pengiraan. Bila kita pergi ke sini, kita on click, kita memasukkan nama function iaitu melakukan pengiraan. Okey, lepas tu bila saya tekan di sini, melakukan pengiraan is not defined. Kira nilai, silap. Di sini saya paste save.
Jika kita tekan sama dengan, dia akan menulis sedang melakukan pengiraan. Jadi butang untuk sama dengan ataupun equal kita berfungsi. Selepas itu, apa yang kita akan lakukan bila kita tekan satu nombor ini, kita nak dia paparkan nombor tersebut di bahagian operasi matematik ini. Jadi kita akan cipta lagi satu, maksud saya di bahagian ambil nilai ini, apa yang kita akan lakukan ialah kita akan menggunakan document.query selector. Query selector ni bermaksud dia akan memetik sesuatu elemen itu. Jadi jika elemen yang kita nak petik ini ialah operasi matematik, di sini kita perlu memberikan dia ID paparan. Okey, operasi matematik dengan ID paparan. Jadi untuk ID, macam mana kita nak dapatkan ID ialah menggunakan hashtag dan tulis ID. Lepas tu apa yang kita nak tulis ialah in HTML dan kita nak masukkan nilai. Okey. Jadi saya tutup ni. Bila kita tekan satu, ambil nilai, query selector. Maksud saya di sini bukan ID tetapi paparan. Maafkan saya di situ kesilapan sikit. Okey, jadi sepatutnya akan 1570 tolak tambah 3. Okey, apa yang kita boleh buat sini ialah kita akan menggunakan teknik concatenate, ataupun bermaksud kita akan kepilkan ataupun kita akan sertakan nilai baru ke dalam nilai yang sedia ada. Okey, jadi apa yang kita boleh buat ialah di bahagian atas ni kita akan menggunakan let simpan nilai paparan. Simpan nilai paparan dan kita akan memasukkan string kosong. Jadi apa yang kita boleh buat ialah simpan nilai paparan, kita akan menggunakan tambah equal di sini dan saya akan memasukkan logo seperti ini dan memasukkan nilai. Okey, lepas tu kita kembali semula ke sini. Kalau saya tulis 10 simpan nilai paparan, di sini sepatutnya saya masukkan simpan nilai paparan paparan.inner HTML ikut kepada simpan nilai paparan. Jadi kalau saya tulis 10 tambah 20 tolak 30, tetapi mestilah sekarang ni tidak mempunyai fungsi apa-apa kerana kita tidak membuat coding untuk melakukan operasi matematik tersebut. Jadi lepas tu kita akan menciptakan satu array di mana kita boleh simpan nilai 10 ini dan kita akan simpan nilai tambah ini, simpan nilai 20, simpan simpan operasi tolak ini, simpan operasi tambah, simpan nilai 30 ini di dalam satu array. Terima kasih kerana menonton. Setakat ini saja video untuk bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua kita akan membincangkan bagaimana untuk kita melakukan operasi matematik dan kita akan paparkan hasil di bahagian hasil matematik ini. Okey, setakat itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.